Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Situasi pandemik COVID-19 di negara kita hampir terkawal, tetapi saban hari kita mendengar pengumuman daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Dalam masa sebulan ini, hampir setiap hari kita dengar angka satu digit kes baru yang kita dengar dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan melalui CPRC. Tetapi dalam masa seminggu ini kita lihat juga ada peningkatan yang agak ketara ke angka 2 digit. Berselang-seli lah sama ada 1 digit ataupun 2 digit. Tetapi yang agak membimbangkan juga ada kluster baru yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan melalui CPRC seperti kluster-kluster di negeri Sarawak, di Kuching dan juga kluster di kawasan Lembah Kelang seperti di Brickfields dan juga beberapa kawasan-kawasan penempatan pekerja asing. Ini juga memberikan sedikit gambaran adakah dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun recovery ini hampir ke semua sektor ekonomi kita sudah dibuka. Maksudnya kita dapat menjalani keadaan hidup normal kita seperti biasa. Sekolah pun sudah dibuka, pekerjaan sudah dibuka, sektor ekonomi dibuka seluas mungkin, cuma kawalan sempadan sahaja masih ditutup. Jadi untuk melihat perkara ini berkaitan dengan normal baru dalam era pandemik COVID-19, dalam masa yang sama kita sentiasa berwaspada, mesti ada kekuatan dalaman dan juga bagaimana kita mengawal pergerakan kita kerana kita tidak tahu bilakah berakhirnya COVID-19 yang kita lalui sejak 25 Januari lalu. Jadi bersama saya pada malam ini Dr. Khoo Swee Kheng, pakar kesihatan awam kita. Dr. Khoo, dengan angka yang saban hari kita kadang-kala rasa lega 1 digit. Tapi ada hari kemudian ada rasa risau juga ada 2 digit. Dan tetapi di peringkat global nampaknya tidak banyak berubah. Negara-negara tertentu kembali menjadi lockdown seperti di Victoria di Melbourne. Hong Kong juga sekolah ditutup semula. Jepun juga agak cautious, agak nervous juga. Mereka melihat peningkatan agak ketara. Jadi apa yang sebenarnya berlaku dengan pandemik COVID-19? Adakah kita sudah boleh rasa selesa ataupun perlu ada rasa berhati-hati dan kewaspadaan yang tinggi, terutamanya dalam konteks Malaysia sekarang, Dr. Khoo? Assalamualaikum, Nazir. Pada pandangan saya, rakyat Malaysia termasuk dengan rakyat di negara-negara lain ya di seluruh dunia ini tidak boleh tidak boleh lalai, tak boleh alpa, kita tak boleh rasa selesa bahawa pandemik ini dah berakhir. Walaupun di Malaysia angka-angka kita 1 digit, 2 digit kan, kalau kita bandingkan dengan negara Amerika Syarikat, 60,000 kes baru setiap hari. Dan di Malaysia jumlah kumulatif kes kita bermasa sekarang lebih kurang 8,000, 9,000. So kalau kita nak bandingkan dengan negara Amerika Syarikat, walaupun jumlah penduduk mereka 10 kali ganda daripada Malaysia, memang Malaysia, prestasi Malaysia memang kita boleh ucapkan syabaslah kepada Kementerian Kesihatan dan masyarakat Malaysia semua, tetapi kita tak boleh selesa sangat. Kita tak boleh selesa sampai mungkin 2-3 tahun yang akan datang sampai kita ada vaksin. Sampai penyakit COVID ni kan boleh dikawal dengan vaksin yang diberikan kepada segenap lapisan masyarakat. Bila lebih daripada 90-95% penduduk Malaysia menerima vaksin tu, sampai masa itulah kita tak boleh selesa sangat. Maka perkataan yang Nazri gunakan tadi yang untuk berwaspada, untuk selalu berjaga-jaga, inilah mesej yang sangat penting untuk diterapkan dalam kelakuan dan tabiat dan behavior ya untuk setiap hari gerak-geri semua rakyat Malaysia pada setiap hari sampai kita ada vaksin. Bagaimana kita dapat melakukan perkara ini dengan secara holistik, Dr. Khoo? Ketika MCO, kita seolah-olah menjadi satu rakyat yang taat, yang patuh dengan segala arahan dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seperti tinggal di rumah, tidak boleh keluar tanpa ada keperluan yang penting. Anda perlu keluar dengan menggunakan pelitup muka. Anda perlu keluar, pastikan jarak sosial. Anda perlu keluar, pastikan anda tidak bergejala. Anda perlu keluar dan kembali cepat cuci tangan, bersihkan badan dan barulah bergaul dengan ahli keluarga ataupun dapat hidup seperti biasa di dalam rumah. Tetapi seolah-olah apabila PKP pemulihan ini, biarpun itu menjadi satu wirid kita sebelum ini, pakai pelitup muka, social distancing, gunakan hand sanitizer, tetapi seolah-olah kalau kita keluar sekarang, ia sudah menjadi back to normal sebelum 25 Januari. Boleh Dr. Khoo bagi sedikit senario apa yang sudah jadi kepada komuniti kita?
kita kena mulakan dengan normal yang dulu, normal yang lama, ya. In the old normal tu dah bertahun-tahun, berdekad-dekad dah kita, Nazri, kita tak amalkan pelitup muka, kita tak amalkan penjagaan pembasuhan tangan, hand sanitizer, keluar rumah hanya jika perlu. Kita anggapkan kebebasan mutlak itu kita boleh kembali kepada normal yang dulu, yang lama lah. So bila dah berdekad-dekad kita kelakuan kita lebih kurang macam ada kebebasan mutlak tu, senang sangat kita nak kembali. Untuk norma yang baru, untuk tabiat-tabiat dan kelakuan yang baru ni kan, kita harus terapkan dengan beberapa cara. Antara cara tu cara dalaman, internal ataupun intrinsic, ataupun cara luaran ataupun extrinsic, external. Yang cara dalaman tu kita harus ingatkan diri sendiri, sentiasa berwaspada bahawa walaupun keadaan di Malaysia lebih stabil daripada negara-negara lain, lebih stabil daripada dulu, bulan Mac, bulan April tu, masa tu sangat genting lah, ya. Tapi walaupun dah stabil, kita tidak boleh cuai. Yang tu faktor dalaman. Faktor dalaman yang kedua tu, kita harus faham apakah sebabnya kita perlu mengamalkan norma-norma baru. Memanglah ada kesusahan sikit, tapi kalau kita boleh buat dia jadikan kita naluri kita. Tiap-tiap kali nak keluar tu, naluri kita pakai mask. Bila balik rumah tu ataupun lepas berjabat tangan, kalau boleh janganlah jabat tangan lah. Kita cuci tangan tu. Kita kena jadikan dia sebagai satu insting, naluri, supaya kita tak perlu nak fikir dah, kita jadi automatik. Bila kelakuan tu dah automatik, maka lebih senang untuk kita mencapai norma-norma baru. Yang tu dari segi dalaman. Dari segi luaran tu ada dua cara lah. Tak ada penyelesaian yang magic, Nazri. So kita perlu amalkan intrinsik ataupun dalaman dengan luaran. Dari segi luaran tu, undang-undang seperti SOP tu memang patut. Penguatkuasaan undang-undang tu memang patut juga. Dan kerajaan kalau boleh kita harus mengamalkan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh kepada satu Malaysia. Yang tu penguatkuasaan, dan faktor ekstrinsik untuk kita menerapkan norma-norma baru. Nombor dua tu, kalau boleh kita harus menggunakan perasaan seperti perasaan peer pressure ataupun perasaan untuk kita tak nak orang weird. Kalau anda tidak pakai pelitup muka, anda seorang alien. Betul. Ataupun anda yang seorang yang pelik. Betul. Kerana melanggar norma baru. Betul. Ataupun tidak bertanggungjawab, ataupun kalau tak basuh tangan, adalah mewujudkan perasaan-perasaan yang menjijikkan ataupun bersalah lah. Semua perasaan-perasaan ni adalah sangat penting. Sebab manusia, kalau kita nak gunakan secara logik dan rasional untuk kita nak seorang tu mengubah tingkah laku mereka, susah. Kadang-kadang kita kena gunakan perasaan. Perasaan seperti rasa bertanggungjawab kepada keluarga, kepada masyarakat, ataupun rasa jijik ataupun rasa bersalah. Semua perasaan-perasaan ni secara luaran dia kita boleh manipulate sikitlah. Ataupun kita kalah dengan perasaan yang lebih besar. Kerana kita rasa fatigue ataupun penat selama hampir 3 bulan, hampir 100 hari, kita tidak boleh buat apa normal yang sebelum ini kita lakukan. Jadi rasa penat itu, rasa terperap itu, tertekan itu, ataupun stres itu, tekanan itu, kita kalahkan dengan rasa kebimbangan, rasa kita takut mengalami jangkitan dan sebagainya, dan akhirnya kita lupa perkara semuanya itu. Kerana ini perkara yang tidak pernah kita lalui. Dan kita sudah lalui hampir 3 bulan, tetapi tidak sepenuhnya dalam era PKP pemulihan ini. Kerana kita mendapat kebebasan semula seolah-olah. Walaupun tidak mutlak, tetapi kita dapat keluar seperti sedia kala sebelum ini. Adakah itu sepatutnya? Ataupun itu menyebabkan kita sedikit cuai, sedikit alpa, Dr. Koo? Nazri, pemerhatian Nazri ini memang tepat sangat, sebab pandemik ni bukan saja masalah saintifik ataupun masalah kesihatan awam atau masalah yang kita boleh tangani dengan hospital, dengan doktor sahaja. Pandemik ni merupakan satu masalah emosional juga, perasaan kita. Perasaan kita antaranya adalah ketakutan, kerunsingan, kebimbangan, kita rasa kebebasan kita dah hilang, kita rasa terperak, kita rasa out of control, out of power. Kita tak berkuasa, seolah-olah tak boleh menentukan kehidupan kita. Betul. Perasaan-perasaan semua itu kan perasaan yang sangat primitif, yang sangat penting untuk manusia dan sangat berkuasa. Buat masa sekarang, kalau saya boleh kita buat generalization sikitlah. Sebelum 25 Januari ni kebebasan yang sangat tinggi, kita boleh katakan mutlak, ya. Tiba-tiba 18 Mac kebebasan yang kosong, daripada 100% kebebasan sampai ke kosong serta-merta. Tiba-tiba je.
So buat masa sekarang kalau kita dalam PKPP ni kan, kita longgarkan tu insting naluri kita nak kembali ke 100 sebab kita familiar ya, dia rasa kita rasa selamat ya, di dalam rasa selesa, rasa selamat dari segi psikologi kalau kita kembali ke kebebasan 100%. Tetapi untuk pandemik ni kita tak perlu 100% kebebasan ataupun 0% kebebasan. Kita kat tengah-tengah lah. Secara moderate tu 40, 50, 60% kebebasan tu. Kalau kita boleh kembali kepada kawasan yang kita selamat dari segi psikologikal, tetapi harus kita berwaspada untuk 2-3 tahun yang akan datang. Sampai ada vaksin, Nazri, kita tak ada penyelesaian sampai ada vaksin. Kita masih mengawal di dalam PKP pemilihan ini, seluruh kawasan sempadan kita, terutama di pintu masuk, kita tutup kecuali hal-hal berkaitan dengan kecemasan dan juga kepulangan rakyat Malaysia dari luar negara yang diberikan kebenaran khas. Jadi itu kita lihat ada kes-kes yang timbul, terutama daripada negara-negara yang sudah pun kita lihat kes yang begitu tinggi. Pada ketika awal PKP kita lihat mereka yang pulang ini diberikan pemerhatian khusus kerana inilah yang paling berisiko untuk membawa jangkitan ke dalam ataupun tempatan domestik. Tetapi seolah apabila dilonggarkan, anda hanya diminta untuk kuarantin secara sukarela yang wajib tetapi di rumah. Jadi ini juga ditakuti oleh masyarakat awam. Seolah-olah mereka yang, dan mewujudkan stigma juga. Mereka yang anak-beranak kita ataupun adik-beradik kita, rakan-rakan kita yang dikatakan pulang daripada luar negara ini menjadi pembawa, super spreader, apapun istilahnya. Jadi pandangan Dr. Khoo kepada kelompok ini dan bagaimana kita patut menangani dalam kita mengurangkan restriction ataupun kawalan ini. Boleh izinkan saya buat 3 ulasan ya, dari segi sejarah sedikit, perbandingan dengan negara-negara lain. Nombor 3, cadangan untuk kita katakan targeted quarantine ya, ataupun kuarantin yang lebih tepat, bersasar ya, untuk mereka yang baru balik lah. Dari segi sejarahnya, baru 2-3 bulan kita membenarkan, sejak PKP ni kan kita membenarkan rakyat Malaysia pulang. Memanglah mereka rakyat Malaysia harus dibenarkan pulang daripada negara-negara lain. Pada mulanya kita meletakkan mereka semua orang kuarantin di rumah. Lepas itu kuarantin di dalam fasiliti kerajaan yang telah pun diperuntukkan oleh kerajaan. Lepas itu kuarantin di hotel yang telah pun dipilih oleh kerajaan. Lepas itu kuarantin di rumah. Dalam 3-4 bulan yang lepas ni kan dah ada 3-4 policy model dah. Kuarantin kat rumah, kuarantin kat fasiliti kerajaan, kuarantin kat hotel, lepas tu kuarantin kat rumah dengan bersyarat yang lebih tinggi. Dah ada 4 model dah dalam masa yang sangat singkat. Di negara-negara lain seperti di Hong Kong, bila you balik dari luar negara sampai ke Hong Kong, katakan Nazri warga negara Hong Kong, sampai kat Hong Kong, sebelum sampai ke Hong Kong kena buat test. Buat ujian negatif baru dibenarkan balik. Sampai ke Hong Kong kena buat lagi satu test bila sampai di lapangan terbang. Lepas tu kuarantin kat rumah, ada wristband elektronik. Elektronik tu tak dibenarkan keluar. Kalau dia keluar dia akan berbunyi lah, dan tak boleh ditanggalkan. Di Malaysia kita letak satu wristband sajalah, bukan wristband elektronik. Di Singapura bila balik ke negara sampai ke benua sempadan Singapura tu kan, bila-bila masa pihak berkuasa akan call handphone, lepas tu you kena tangkap gambar untuk membuktikan bahawa you berada kat rumah. Masa tu bila-bila masa mereka akan call lah untuk buat spot check kita katakan. So untuk Malaysia ni kita boleh buat kuarantin bersasar juga. Kita katakan bahagikan kepada 2 kategori. Kalau rakyat Malaysia tu pulang daripada negara yang berisiko tinggi, katakan Amerika Syarikat, mana-mana pun ada kes kan. So kalau negara Amerika Syarikat berisiko tinggi, kita kuarantinkan sama ada di fasiliti kerajaan ataupun di hotel supaya kita boleh pantau dengan lebih rapi. Kalau negara yang berisiko rendah, kita kuarantin kat rumah tapi kita tingkatkan penguatkuasaan pemantauan tu dengan menambahkan teknologi seperti spot check yang bila-bila masa. Tak payahlah katakan tiap-tiap pagi saya call you pukul 10 pagi. Boleh agak kan. Bila-bila masa saja you kena ambil gambar untuk pastikan bahawa you berada kat rumah, ataupun gunakan app My Sejahtera tu, bila-bila masa hantar satu message dan kita kena check in location untuk buktikan bahawa you berada betul-betul kat rumah. Kuarantin bersasar ni kita boleh binakan model ini supaya kita tak bazirkan masa dan kesempatan dan tuah Malaysia. Malaysia negara satu bertuah sebab kes kita sangat rendah. Kita tak nak kes kita melambung tinggi, maka kesempatan dan masa dan peluang dan tuah yang kita adakan ni kita tak boleh bazirkan. So saya cadangkan kita buat satu macam kuarantin yang bersasar sikit, berisiko tinggi, berisiko rendah, dan kita tambahkan teknologi untuk mereka yang balik daripada negara berisiko rendah. Adakah dengan semua prosedur ini yang ditambah baik ini,
mampu kita ambil iktibar apa yang berlaku di Victoria, apa yang berlaku di Hong Kong dan juga peningkatan ketara di Jepun sekarang, Dr. Koo? Iktibar dari negara lain tu memang kita boleh ambilkan lah dari segi best practice. Kita tengok contoh negara-negara lain. Malaysia ada satu advantage ya, kita ada kebaikan kerana Malaysia bukan negara yang pertama kena. So negara seperti China, seperti Korea Selatan, seperti Singapura, seperti Australia, mereka first wave ataupun gelombang pertama mereka lebih tinggi daripada Malaysia. Kita boleh mengambil iktibar daripada negara-negara tersebut. Antara iktibarnya, Nazri, nombor satu, memang ada kewujudan gelombang kedua. Walaupun macam mana kita nak bagi definisi lah, gelombang pertama, kedua, ketiga, tak ada titik noktah dia ya. Macam mana kita buat definisi pun memang akan datang. Seperti Korea Selatan, mereka buka semua restoran. Ada kes kedua. Dan itulah klusternya. Lepas tu kena shut down, kena tutupkan kembali semua restoran. Kembali pula kepada PKP mereka yang macam kebebasan yang sangat terkawal. Victoria pun mungkin ada antara satu iktibarnya, kita harus berwaspada dan sentiasa tak boleh nak angkuh. Tak boleh kita nak isytiharkan kita dah menang di perlawanan antara COVID itu, sebab ada kemungkinan dia akan datang balik. Seperti negara New Zealand juga mengisytiharkan bahawa mereka telah bebas daripada COVID. Ada juga kluster di negara tersebut. Inilah antara dua iktibar dia untuk berwaspada dan tak boleh angkuh. Dan ada iktibar yang lain lah, best practice yang lain dari segi teknikal, lebih rapi kita, macam mana nak jaga dari segi kesihatan awam. Bergerak ke hadapan, kita tidak tahu bilakah vaksin. Ini juga menjadi perdebatan dan Dr. Koo sudah pun memberikan penjelasan dengan rakan-rakan saya dalam slot yang lain. Tetapi untuk bergerak ke hadapan, bagaimana juga kita perlu juga mengiktiraf kekuatan sistem kesihatan awam kita. Itu sudah pun diuji sejak 25 Januari lalu hinggalah sekarang. Tetapi kita tidak perlu alpa ataupun kita rasa terus berbangga sedangkan seolah-olah rakyat begitu taat. Ahli politik tidak bermain politik yang sepatutnya kalau ketika pandemik, dan kita lihat itu berjaya memberikan keyakinan kepada rakyat dengan satu naratif yang hampir tepat dan sama saban hari. Tetapi bergerak ke hadapan, bagaimana sistem kesihatan awam ini perlu ditambah baik, sentiasa diberikan penambahan pelaburan dan juga bergerak ke hadapan juga kita tidak mempolitikkan sistem kesihatan awam kita. Dr. Koo, ini soalan besar ni. Soalan yang sangat menarik yang saya dah habiskan banyak masa saya untuk mendalami masalah ni. Izinkan saya buat ulasan dalam 2-3 kategori ya. Kategori pertama tu sebelum COVID. Kategori kedua tu apa yang kita boleh buat di dalam Malaysia untuk COVID. Nombor 3 tu apa Malaysia boleh buat dengan di gelanggang antarabangsa, sebab perlu juga kita memahami apa yang berlaku di gelanggang antarabangsa. Sebelum COVID tu Nazri, pelaburan untuk negara Malaysia dari segi kesihatan tu rendah. Kalau kita bandingkan dari segi GDP ya, peratusan KDNK ya untuk Malaysia tu 4.5%, tetapi negara-negara lain lebih kurang 10%. Di negara Amerika Syarikat 18% KDNK mereka disalurkan kepada sektor kesihatan. Dengan 4.5% KDNK itu, Malaysia mendapatkan outcome ataupun hasil ya yang sangat baik. So syabas diucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi kalau kita meningkatkan pelaburan, maka lebihlah hasil ataupun outcome ya untuk seluruh masyarakat Malaysia akan tinggi, lebih sihat, usia dan umur yang lebih panjang, lebih kurang penyakit ya, dan bila ada penyakit tu lebih cepat berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat yang sepatutnya pada masa yang sepatutnya tanpa bankrupt. Ya, yang tu sangat pentinglah. Sebelum COVID tu pelaburan kita tak cukup, selepas COVID memang kita harus tingkatkan. Tetapi untuk COVID ni memanglah kita salurkan banyak dana untuk melawan COVID sebab sangat penting. Tetapi sebalik saluran dana kepada COVID tu, penyakit-penyakit yang kita panggil rutin seperti kesihatan ibu dan anak, penyakit kanser, bara, diabetes, kencing manis dan sebagainya. Dan nombor 3, peningkatan dalam dari segi kesihatan umum
untuk penyakit berjangkit lain seperti malaria, tuberkulosis, HIV dan penyakit bukan berjangkit seperti hisap rokok dan teks cukai untuk gula supaya kita kurangkan tahap obesiti dan ataupun kegemukan di Malaysia ni semuanya terjejas ataupun terkendala bukan saja di Malaysia tetapi di semua negara lain sebab kita terlalu memfokuskan kepada COVID. Bila kita terlalu memfokuskan kepada COVID, maka penyakit-penyakit yang lain, banyak penyakit lain tu Nazri, akan terjejas juga. Harus kita meningkatkan prestasi kita bukan saja di COVID dan juga di bukan COVID saja, ini untuk sistem kesihatan di dalam sempadan Malaysia. Tetapi kalau kita tengokkan yang peringkat gelanggang antarabangsa ni kan Nazri, respons Malaysia sangat baik di dalam sempadan dan boleh dijadikan contoh dan teladan model untuk banyak negara lain. Kita boleh tengokkan health diplomacy ataupun Malaysia baru-baru ni menyalurkan sejuta keping face mask pelitup muka kepada negara Palestin. Bolehlah kita menolong negara lain. Kalau kita tolong negara seperti Indonesia ataupun negara Philippines kan, kita juga menjamin kesihatan di Malaysia juga. Dan nombor dua, Malaysia harus memainkan peranan yang lebih tinggi di dalam harta benda sedunia seperti COVID vaksin untuk COVID ataupun ubatan-ubatan untuk COVID sebab debat perbahasan untuk harta benda global public goods harta benda sedunia ni sekarang didominasikan oleh negara-negara di Eropah dan di Barat yang kaya. Negara berpendapatan sederhana tinggi seperti Malaysia ni harus berada di dalam gelanggang untuk perbincangan itu sebab kalau kita biar orang lain buat keputusan untuk vaksin COVID, maka Malaysia bila kita nak beratur untuk dapatkan vaksin tu kita akan di akhir peraturan itu. Saya tak sukalah benda-benda macam ni sebab kita harus menjaga rakyat Malaysia, maka kita harus mengaktifkan diri sendiri di dalam gelanggang antarabangsa. Kita sentiasa ketika COVID kita mengangkat barisan hadapan petugas kesihatan dan semua mereka yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung. Tetapi kita perlu juga adil kepada mereka. Kita perlu ada governance, tata cara melihat isu ini. Seperti petugas kesihatan. Ada isu dikatakan mereka yang berada di barisan hadapan ini tidak mendapat manfaat sepatutnya. Mereka kena skim-skim tertentu, mereka ketinggalan. Mereka tidak mendapat akses kepada apa yang orang lain dapat. Jadi sebagai pakar kesihatan awam, Dr. Koo melihat kenapa ini penting untuk memberi penghargaan yang sepatutnya. Mereka minta hak mereka tetapi kerana skim-skim tertentu, regimental yang sudah lapuk dan sebagainya, mereka ada petugas kontrak, grade mereka masih rendah dan sebagainya, mereka rasa terabai, mereka rasa tertinggal dan juga mereka tidak mendapat apa-apa pun sedangkan orang lain dapat. Jadi bagi ini perlu ada ketulusan dari aspek kerajaan melihat mereka yang dalam sistem kesihatan awam ini perlu diberi perhatian dan kebajikan mereka dijaga dalam pelbagai aspek. Dr. Koo. Nazri, perkara ini memang sangat emotif, sangat emosional. Mungkin sensitif setengah pihak. Dan tetapi sangat penting. Ini penghargaan yang setimpal untuk jasa yang mereka telah salurkan kepada negara Malaysia. Mereka telah berbakti kepada negara Malaysia, maka kita perlu memberikan penghargaan yang setimpal untuk jasa mereka. Yang ini sangat moral, sangat ethical. Tak payahlah kita bincangkan sangat tentang kepentingan untuk kita memberi penghargaan untuk dan menjaga kebajikan mereka. Memang sangat penting dari segi moral dan ethical. Tapi ada kepentingan juga, ya Nazri, sebelum kita ulaskan tentang cara-cara kita boleh memberi penghargaan yang setimpal. Ada lagi satu benda yang sangat penting. Kalau kita tak jaga kebajikan mereka ni seperti doktor-doktor kontrak, doktor-doktor pelatih ataupun farmasis pelatih ataupun jururawat. Jururawat di Malaysia lebih kurang 80,000 di Malaysia di sektor kesihatan awam di Malaysia ni selalu diabaikan. Kalau kita tak jaga kebajikan doktor, ahli farmasis, pegawai dentist untuk pegawai gigi termasuk dengan jururawat ni kan, kita ada brain drain. Mereka akan keluar daripada sektor awam kepada sektor swasta. Maka rakyat Malaysia yang perlukan penjagaan kesihatan nak pergi ke hospital awam ni kan, tiba-tiba tak ada doktor, tiba-tiba tak ada jururawat ataupun tak mencukupi. Bayangkan. Walaupun kalau mereka pergi ke sektor swasta di Malaysia, taklah seteruk kalau mereka pergi ke negara lain. Kita habiskan masa dan tenaga dan wang untuk melatih doktor-doktor dan jururawat ni kan untuk negara Malaysia, tetapi lepas 5 tahun mereka belajar, lepas dah qualify, lepas dah ada bersyarat boleh bekerja semua, mereka pergi ke negara seperti Singapura ataupun Amerika Syarikat ataupun negara Australia di mana penghargaan itu lebih kurang lebih setimpal daripada di Malaysia. Maka brain drain itu bukan saja dari sektor awam ke sektor swasta di Malaysia, tetapi dari Malaysia ke negara lain.
ni ada long term, banyak kesan ya dari segi jangka masa panjang lah. Memang sangat penting untuk kita jaga kebajikan mereka. Bagaimana kita nak jaga kebajikan mereka? Ada banyak cara lah, tapi saya nak ulaskan. Sebagai contoh, ya. Sebagai contohnya, kita perlukan satu perubahan struktural. Ya. Bukan saja beri allowance kritikal ataupun bagi lebih kontrak yang bukan kontrak permanent post ya, ataupun jawatan tetap, bukan saja kontrak yang sementara kepada semua doktor-doktor ni, tetapi secara strukturalnya perhubungan ya, di antara Kementerian Kesihatan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam ni, JPA ataupun SPA, JPA dengan SPA, yang menentukan grade-grade kontrak ataupun kontrak sementara ataupun jawatan tetap, dan juga tangga gaji mereka itu semuanya ditentukan oleh JPA. Memanglah patut, sebab JPA ni berbakti kepada negara untuk mengawal satu civil service ya, semua penjawat awam di Malaysia katakan di bawah JPA juga. Tetapi hubungan di antara JPA dengan Kementerian Kesihatan ni perlulah dikaji semula supaya strukturnya mewujudkan satu persefahaman yang baru. Bila ada persefahaman yang baru di antara JPA dengan Kementerian Kesihatan, barulah kita ada penyelesaian jangka masa panjang. Senang saja kita nak buat retorik ya, kita katakan mesti ada jawatan tetap, betul, mesti ada tangga gaji yang lebih tinggi, betul, dan retorik tu memang senang dicakap, tetapi struktur di antara perhubungan, persefahaman yang baru di antara JPA dengan MOA Kementerian Kesihatan ni perlulah diwujudkan supaya bila ada persefahaman yang baru, persefahaman yang sekarang ni memang elok juga tapi haruslah ditambah baikkan. Ada persefahaman baru di antara JPA dengan KKM, barulah kita ada penyelesaian jangka masa panjang untuk memberikan ganjaran, memberikan penghargaan yang setimpal untuk barisan hadapan. Akhir sekali, Dr. Koh, ketika pandemik kita lihat the whole system bergerak untuk menangani pandemik, the whole government. Di situlah NGO-nya, di situ komunitinya, di situlah individu dan juga pastinya pihak kerajaan. Mengapa ini perlu dikekalkan dan ditambah baik? Let's do health. Kita bersama-sama menjaga kesihatan, kerana ini seperti juga food security, ini juga hak asasi seperti kita mendapatkan bekalan air bersih dan juga akses kepada internet. Ini sebagai bukan perkara yang luxury ataupun mewah, tetapi let's do health. Maksudnya kita menjaga kesihatan adalah hak untuk menjaga ke semua insan yang ada di negara kita, Dr. Koh. Nazri, saya setuju sangat dengan pendapat dan pendirian Nazri. Izinkan saya mengulas sikit, ya, 1 minit. Okey. Kalau kita nak perpaduan untuk Malaysia, salah satu cara untuk mewujudkan perpaduan di Malaysia adalah dengan kesihatan. Kalau semua orang mempunyai hak kesihatan yang sama, kita tak perlulah Melayu, Cina, India, di bandar ataupun di kampung, di Perlis ataupun di Sabah, tak perlu. Sebab semua orang ni mendapatkan hak asasi mereka melalui kesihatan, kita boleh mewujudkan perpaduan di Malaysia. Menarik. Itu satu perkara yang perlu kita bincangkan lagi. Bagaimana kesihatan boleh menjadi satu tools ataupun alat perpaduan yang lebih ampuh, kerana COVID-19 ini menguji bagaimana negara kita lihat bagaimana kerapuhan sistem di negara lain, tetapi ia tidak berlaku walaupun ada pertukaran kerajaan. Sistem politik kita begitu fragile pada ketika ini, tetapi kita boleh bergerak seperti biasa, sebuah sistem yang ampuh yang sudah pun ditetapkan oleh perlembagaan negara kita. Tetapi kita tidak perlu rasa selesa. Perwaspadaan, berjaga-jaga sentiasa menjadi kekuatan pada kita semua. Terima kasih Dr. Koh atas masa yang ada dan apa yang dibincangkan sebentar tadi. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.